Okey, Assalamualaikum semua. Cikgu sambung dengan akaun perdagangan kelab dan persatuan. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi bahawa akaun perdagangan ni seperti akaun milikan tunggal biasa tetapi tidak terlalu detail. Sebab apa? Sebab dia adalah aktiviti sampingan yang kita buat. Bukanlah aktiviti biasa yang setiap hari kelab dan persatuan buat. Maka bila kita sesekali buat, contohnya dalam satu perayaan, dalam satu aktiviti yang kita buat di kelab kita, contohnya kita buat kata 3 ni, kita buat akaun futsal, betul tak? Kelab futsal. Kadang-kadang tu kita berniaga. Jadi kita tahu perniagaan kita untung atau rugi. Okey, untung atau rugi. Jadi kita akan buat sama seperti akaun milikan tunggal, iaitu ada jualan, ada inventory, ada belian, ada inventory akhir dan ada belanja pengendalian perniagaan. Okey. Jualan terdiri daripada jualan tunai dan jualan kredit. Untuk belian juga ada belian tunai dan juga belian kredit. Jadi bila nampak je jualan tunai, jualan kredit, of course dah tentulah kita kena buat akaun kawalan. Akaun kawalan apa? ABT. Kalau belian kredit pula akaun kawalan ABB. Okey. Okey, kita tak contoh soalan ya. Contoh soalan. Okey. Kelab badminton Taman Puncak Jalil mengusahakan kafe cyber menjual minuman. Okey. Dia kelab apa ni? Badminton. Nampak tak? Tapi dia usahakan apa? Kafe cyber. Dia jual apa? Minuman. Okay, nampak tak? Dia kelab badminton, tapi mungkin dia ada usahakan kafe, dan dalam kafe ni dia jual minuman. Cuba tengok. Ada inventory minuman, inventory pada 1 Januari 2017, inventory 31 Disember 2017. So yang ini kita anggap sebagai awal tahun. Ini akhir tahun 2017. Okey, akaun belum terima awal tahun, akaun belum terima akhir tahun. Akaun belum bayar awal tahun, akaun belum bayar akhir tahun. Okey, kita lihat macam mana penyediaan akaun kawalan ni. Okey, sebelum tu bila kita tengok soalan macam ni, kita dah berlagak dah. Ada awal tahun, ada akhir tahun. Ada akhir tahun, ada awal tahun. Dan tu kita kena buat akaun kawalan. Okey. Dan dia akan bagi lagi maklumat satu lagi, akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, ingat saya kata akaun penerimaan dan pembayaran seolah-olah seperti kita buat akaun buku tunai. Yang ini duit masuk, ini duit keluar. Samalah, penerimaan duit masuk, pembayaran duit keluar. Okay, kat sini kita boleh nampak lah ada yuran ahli. Dah tentu akaun ni 31 Disember 2017. Maksudnya yuran ahli ni adalah yuran semasa yang diterima pada bulan semasa. Okey, debit tunai ataupun bank, kredit, yuran ahli. Kedua, akaun belum terima. Akaun belum terima ni apa dia? Sama, ya, sama. Debit, bank, kredit, ABT. Okay. Sewa gelanggang, itu kita dapat sewa lah. Jualan tunai, kita dapat duit jual tunai. Okey. Yang seterusnya pembayaran. Belian tunai, kita beli barang atau kita beli stok perniagaan. Okey, akaun belum bayar. Okay, sama je. Debit, ABB, kredit, bank atau tunai. Okey, lesen perniagaan kita belanja, upah kerja kafe pun kita belanja. Okey. Kat sini kita boleh nampak aktiviti adalah kelab badminton. Okey. Tapi dia ada buat jualan minuman. Jadi, kita cari maklumat pertama tentang minuman ni. Ada inventory minuman. Okey, ada awal, ada akhir. Maksudnya ini adalah inventory awal dan ini adalah inventory
akhir. Okay, ada lagi tak pasal berkaitan dengan jualan minuman? Ada? Cuba tengok. Ada jualan tunai, ada belian tunai. Ya, so ini adalah berkaitan dengan kafe tu lah. Okey, ada lagi tak maklumat ya? Lesen perniagaan. Yes. Lagi upah pekerja kafe. Okey. Masa yang sama kita ada ABB dan juga ABT. Okey. Okey, kita tengok cara nak sediakan akaun kawalan. Okey, seperti biasa, kita dah belajar dalam akaun rekod tak lengkap. Kita dah belajar dah cara buat akaun kawalan semasa dari tempat. Okey, sama je. Kaedah dia sama saja. Sebab itu saya kata, dari tempat lagi awak kena mahirkan akaun kawalan. Okey. Ini kelihatan soalan. Kita dah ada dah ABT awal, ABT akhir. Kita masukkanlah. Akaun kawalan belum terima. Ini awal. Yang ini akhir. Okey. Seterusnya, kita masukkan maklumat apa? Kita masukkan maklumat tentang akaun belum terima 12,300. Debit, bank, kredit, ABT. Itu yang kita bawa ke atas ni, masuk sini. Debit, bank, kredit, ABT. Yang kedua, ada lagi tak berkaitan dengan ABT dalam ni? Dah tak ada dah kan? Okay, itu saja ABT yang ada. Jadi, kita pun campur lah. Yang ini dua dapatlah 14,410. Yang ini cuma ada maklumat tentang baki BB sahaja. Jadi, kita pun imbangkanlah debit dan juga kredit. Maka dapatlah balancing figure, namanya jualan. Ini adalah jualan apa? Jualan kredit. Jadi nak tahu jumlah jualan adalah jualan tunai campur jualan kredit. Jualan kredit dah tahu 12,520. Jualan tunai dapat mana? Yes, jualan tunai kita rujuk dalam akaun penerimaan dan pembayaran, iaitu sebanyak 3,000. Jadi jumlah jualan adalah jualan tunai campur dengan jualan kredit sebanyak 15,520. Okey. Faham ya? Okey, sekarang kita lihat macam mana nak buat pula akaun kawalan belum bayar. Okey, sama maklumat tadi. Dalam keratan soalan, kita ada 1 Januari 2017, 1 Disember 2017, kita ada ABB awal, kita ada ABB akhir. Akaun belum bayar awal, kita akan masukkan ke dalam akaun kawalan belum bayar. Kenapa kita letak bahagian kredit? Ini kan debit, ini kredit. Sebab apa? Sebab kita tahu ABB adalah liability semasa. Sebab itu kita letak dia bahagian kredit. Dan bahagian akhir dia letak dia bahagian debit. Okay, saya kata faham ya? Okey. Seterusnya rujuk dalam akaun penerimaan pembayaran. Ada tak perkataan ABB? Okey, ada. Debit, ABB, kredit, bank. Jadi bila kita buka akaun ABB, kita masukkan bank di sini. Okay, ada maklumat lagi tentang ABB? Okay, dah tiada. Bila tak ada, kita campurkan bank dengan HB, dapat angka 10,700, tolak baki BB 990, maka akan dapatlah balancing figure, angka yang mengimbangkan debit dan kredit, iaitu sebanyak 8750. So 8750 ni adalah bilion kredit. Macam mana nak tahu jumlah belian? Jumlah belian equal to belian tunai campur belian kredit. Belian kredit dapat mana? Dah dapat dah dalam akaun kawalan. Betul. Belian tunai? Kita lihat dekat akaun penerimaan pembayaran. Ada tak belian tunai? Okey, ada kan? Jadi, kita pun campurkan dua. Dapatlah angka dia 12,750. Okey, itulah jumlah belian sebenarnya yang akan kita hantarkan ke dalam akaun perdagangan. Okey, boleh semua?
Okey, barulah kita nak sediakan akaun perdagangan. So, macam mana nak sediakan akaun perdagangan? Sama je macam kita buat akaun milikan tunggal. Okey, kita ada. Okey, mula-mula masukkan nama kelab and then masukkan akaun perdagangan tahun Disember 2017. Kita ada jualan. Okey, kalau ada pulangan jualan, taklah pulangan jualan, dapatlah jualan bersih. Kalau tak ada, just jualan saja. So, perasan tak jumlah jualan ini? Ini kan diambil pada jualan tunai campur jualan kredit. Tolak kos jualan. Okey, ada inventory awal. Tadi dalam soalan dah jumpa. Tambah dengan belian. Ini belian apa? Belian tunai campur belian kredit. Okey, tolak inventory akhir. Pun dah ada dalam keratan soalan tadi. Tambah. Okey, ini beza dia. Kalau tidak, kita takkan terus tambah dengan belanja pengendalian. Kalau tidak, kita akan tambah dulu dengan untung bersih. Untung kasar, tambah dengan hasil, tolak dengan belanja. Okay, jaranglah dan saya rasa macam tak pernah lah. Kalau ada pun sedikit saja dan biasanya terus kepada akaun yang agak simple, tambah terus dengan belanja pengendalian. Okay, apakah yang kita jumpa dalam soalan tadi, keratan soalan tadi, iaitu lesen perniagaan dengan upah pekerja kafe. Okey, campurkan dan tolakkan dengan jualan, dapatlah untung. Inilah untung yang mana yang akan kita hantarkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Nampak tak? Kalau rugi, kita debitkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, untung, kita kreditkan. Okey. Kalau untung, kalau kita rugi, kita debitkan. Okey, sekarang cikgu nak terus pada contoh soalan. Okey, ini contoh soalan lah yang lengkap biasanya dalam SPM ya, untuk kelab dan persatuan. Mula-mula dia akan bagilah akaun penerimaan pembayaran. Sebab tu saya kata, bila tengok soalan kelab persatuan, kepala terus set kepada sama macam kita buat akaun milikan tunggal, tapi cuma dinamakan lain. Contohnya lah akaun penerimaan dan pembayaran ni. Okey, dia sama macam buku tunai. Betul tak? Okay, ini penerimaan, ini pembayaran. Debit, bank. Kredit, penerimaan. Debit, pembayaran. Kredit, bank. Okay, kita nampak ada bayaran masuk. Kita nampak ada yuran ahli. Nampak? Kita nampak kutipan Pestaria. Kutipan, nampak ni? Kutipan Pestaria. Okay, pembayaran, kita nampak ada derma, ada bantuan, ada belanja Pestaria. Ini kutipan, ini belanja. Kita nampak ada perabot. Maksudnya dia ada beli perabot baru. Okay, ada dapat upah, ada surat khabar, ada alat tulis, ada kadar bayaran. Okay. So, ini adalah penerimaan dan pembayaran. Okay. Seterusnya, ini contoh soalan. Dia kata maklumat tambahan. Iaitu dia bagi maklumat awal tahun dan akhir tahun. Ada yuran belum terima. Kita nampaklah sini. Yuran belum terima awal, yuran belum terima akhir. Yuran belum terperoleh awal, yuran belum terperoleh akhir. Dah tahu dah. Dah tentu kita nak buat akaun yuran. Ada perabot awal, ada perabot akhir. Nampak tak? Awal-awal 2,500, akhir bertambah. Betul? Okey, so mesti dia beli baru. Okey, inventory alat tulis. Okey, ada awal, ada akhir. Nampak saja inventory alat tulis. Kenapa pula dia berkurangan? Mesti ada susut nilai. Tapi biasanya inventory dia kecil. Kita tak dapat susut nilai. Kita akan buat kaedah garis lurus. Okey. Surat khabar belum bayar. Surat khabar adalah belanja. Belanja belum bayar, maka dia adalah liability. Betul tak? Okay, belanja belum bayar, dia adalah liability semasa. So, dia ada awal tahun, dia ada akhir tahun. Upah pun belanja. Belum bayar, juga liability semasa. Ada awal, ada akhir. Kalau kita perasan, sama macam kita buat soalan, rekod tak lengkap. Yang mana ada pelarasan untuk belanja. Okey. Dan juga hasil. Okey. Cuba tengok.
Bayaran masuk hendaklah dianggap sebagai dapat hasil. Okay, ingat tak masa nota awal? Bayaran masuk dia ada dua situasi sama. Ada dia dapat hasil ataupun dia dapat modal. Yang ini maklumat yang saya kata kena hati-hati. So, dia dah beritahu awal dia adalah dapat hasil. Bila dia dapat hasil, maka akan masuk dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, faham semua? Okay. Okay. Kita tengok macam mana sediakan akaun yuran dalam kelatan soalan. Dia dah bagi yuran belum terima awal akhir. Dah tahu dah yuran belum terima adalah aset. Yuran belum terperoleh liability. So, kalau aset sinilah. Betul tak? Yang ini adalah awal 19, ini adalah akhir. Yuran belum terperoleh awal, liability awal. Yuran belum terperoleh akhir. Nampak tak? Okay, elakkan tulis perkataan awal akhir. Elakkan perkataan HBB, BB. Okey. Seterusnya, dalam kelatan soalan ini, akaun penerimaan dan pembayaran, kita jumpa juga situ yuran ahli 13,200, iaitu debit bank, kredit yuran. So yuran ni adalah hasil. Okay, sebab itu kita masukkan bank kat sini. Okey. Dan kita bercampurkan ketiga-tiga ni, imbangkan debit dan juga kredit, maka kita akan dapat balancing figure, itu pendapatan dan perbelanjaan sebanyak 13,296. Okay, mungkin ada yang tanya saya, kenapa bayaran masuk atau yuran masuk tak masuk dalam akaun yuran? Ya, dia tak masuk. Yang masuk hanyalah yuran semasa sahaja. Okay, yuran ahli ni adalah yuran semasa. Bayaran masuk ni, tadi kita bincang, dia adalah dapat hasil. Okay, faham ya? Okey. Okey. Sekarang kita tengok macam mana nak buat pelarasan pula. Okey. Pelarasan ni kita akan masuk dalam akaun apa? Akaun sama je. Macam kita buat akaun untung rugi. Sini kan hasil. Sini kan belanja. Ni akaun untung rugi. Tapi kalau akaun pendapatan dan perbelanjaan untuk kelab persatuan, ini adalah dapat hasil. Ini adalah belanja hasil. Maka belanja-belanja hasil inilah kita akan masukkan apa saja pelarasan yang kita jumpa. Pertama, kita jumpa upah. Kedua, kita jumpa surat khabar. Ketiga, kita jumpa alat tulis. Kenapa? Kita upah. Kat sini ada upah belum bayar. Awal tahun, akhir tahun. Jika dah ajarkan dalam kotak lengkap. Kita tengok, kan? Okey, awal tahun, akhir tahun. Ingat lagi tak? Juga tak apa. Fokus pada akhir tahun. Kalau belum bayar, okay, belum bayar, untuk akhir tahun, bayarlah tambah. Awal tahun, tolak. Betul tak? Belum bayar, belum terima. Betul tak? Akhir tahun tambah. Awal tahun kita tolak. Begitu juga dengan belanja pra-bayar. Pra terlebih. Akhir tahun kita tolakkan, awal tahun kita tambah. Okey. Hasil belum terperoleh. Terlebih. Akhir tahun tolak, awal tahun kita tambah. Jadi konsepnya sama. Sama macam kita buat di kotak lengkap. Kalau upah belum bayar, tengok berapa yang pernah kita bayar dalam tahun semasa. 800. Okey. Belum bayar akhir tahun, tambah. Yes. Tambah 200.5. Tolak 200. Gunakan konsep ni. Belum bayar awal tahun, kita tolak, akhir tahun kita tambah. Okay, surat khabar pun sama. Ada 300. Belum bayar. So, tambahkan 100. Tolakkan 80. Okay, yang ni kita guna pakai sama macam kita buat rekod tak lengkap. Okay. Seterusnya untuk alat tulis. Kita ada buat pembelian sebanyak 280. Awal tahun dia ada 105. Okey, akhir tahun dia berkurangan 380. Maksudnya 280,
kita tambahkan dengan jumlah awal tahun, tolakkan dengan jumlah akhir tahun, dapatlah dia punya jumlah sebenar. Okey, seterusnya perabot. Kita ada beli perabot tak? Ada 3,200. Okey, 3,200. Sedangkan perabot awal kita ada 2,500. Kita beli baru 3,200. Tolak dengan baki yang akhir yang ada sebanyak berapa? Kita tak tolak baki dia berapa. Kita nak tahu berapa yang tinggal pada akhir tahun. Okey? Sebab jumlah dia meningkat. Kat situ kita boleh tahulah beza itu adalah dia punya susut nilai 2,500 campur dengan 3,200 berapa? Okey, 2, 3, 4, 5, 5,700, betul tak? 5 campur 2, 700. Okey, 3 campur 2, 5,700. Okey, lepas tu akhir tahun tinggal 500. Okey. Kita rasa ni ada kesilapan sikit ni. Ada kesilapan ni. Sebab aset dia ada 2,500. Lepas tu dia ada beli perabot sebanyak 3,200. Jadi totalnya 5,700. Okey, akhir tahun dia cuma ada 5,000. Maksudnya susut nilai dia adalah sebanyak 700. Okey, ni kita tengok semula. Betul tak jawapan dia? Okey, boleh ya? Okey, kita tengok. Inilah cara membuat akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ini bentuk penyata lah. Okey, pendapatan kat atas, perbelanjaan kat bawah. Kalau kita buat bentuk T, akaun pendapatan dan perbelanjaan, sini adalah dapat hasil, sini adalah belanja hasil. Tapi yang cikgu buat contoh ni adalah bentuk akaun penyata. Okey, tadi bayaran masuk, betul? Bayaran masuk ambil je dalam akaun tadi. Okey, sebab dia dapat hasil. Ingat lagi tak? Okey, yuran ahli. Macam mana dapat yuran ahli? Daripada akaun yuran. Okey, untung pesta ria. Untung pesta ria, macam mana boleh dapat untung pesta ria? Okey, penyata mengira untung pesta ria. Perasan tak tadi dalam soalan? Kita ada kutipan pesta ria, tolak belanja pesta ria, dapatlah untung pesta ria. Simple saja. Dan biasanya dalam soalan ni tak tunjuk pun, tak suruh buat pun. Tapi kita sendiri sebagai pelajar, kita kena tahu bahawa bila ada kutipan, bila ada belanja, kita mesti tahu berapa untung dia. Dan untung ni lah yang kita kena hantar ke dapat hasil. Okey. Tolak perbelanjaan hasil. Okey, derma. Sebab derma tadi tak sebut pun. Dia sebut derma saja. So, bila disebut derma saja, maka dia adalah belanja hasil. Bantuan kepada ahli, upah. Okey, upah yang kita buat pelarasan tadi. Surat khabar yang kita buat pelarasan tadi. Alat tulis, kadar bayaran dan susut nilai perabot. Nampak tak? Betul. Tadi kita salah buat ya. Dia betul lah. Yang cikgu kira baru 700. Okey. Okey, seterusnya cara menyediakan dana penyata kedudukan kewangan kelab dan persatuan. Okey. Kena tengok betul-betul ya penyata kedudukan kewangan ni. Yang lain sama. Kita fokuskan nanti kepada dana terkumpul. Yang lain sama saja. Ada aset semasa, ada liability semasa, ada aset bukan semasa, ada liability bukan semasa dan ada dana terkumpul. Dana terkumpul merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh sebuah kelab persatuan. Sebuah kelab dan persatuan tidak punya pemilik. Oleh itu, istilah dana terkumpul digunakan untuk menggunakan istilah ekuiti pemilik. Menggantikan istilah ekuiti pemilik. Merupakan lebihan aset yang dimiliki pada liability yang ditanggung. Jadi macam mana nak buat dana terkumpul? Dana terkumpul adalah aset tolak liability. Okey, macam mana nak tahu dana terkumpul awal pula? Okey, dana terkumpul awal. Okey, jumlah aset awal
tolak jumlah liability awal. Sama macam kita buat akaun rekod tak lengkap. Aset awal tolak liability awal. Betul tak? Dia sama juga ni. Dana terkumpul akhir, aset akhir tolak liability akhir. Sama macam rekod tak lengkap. Okay. Bila aset awal tolak liability awal, dapatlah dana terkumpul awal. Aset akhir tolak liability akhir, dapatlah dana terkumpul akhir. Okey. Kat sini cikgu pun ada sediakan satu exercise tambahan. Awak boleh scan dah kat sini. Okey, scan kat sini akan keluarlah soalan untuk extra exercise. Okey, mari kita jawab sama-sama untuk soalan ini. Okey, soalan kelab dan persatuan ni. Okey, cuba try jawab ya. Antara berikut pernyataan manakah yang benar tentang kelab dan persatuan? Okey. Antara berikut pernyataan manakah yang benar tentang kelab persatuan? Yang kedua, berdasarkan maklumat berikut, hitungkan yuran tertunggak pada 1 Disember 2017. Okey. Yang ketiga, berdasarkan maklumat berikut, berapakah jumlah yuran bagi tahun berakhir 1 Disember 2017? Yang keempat, antara berikut manakah merupakan belanjaan modal kelab sepak takraw Taman Sri Lambak? Yang kelima, antara berikut pilih butiran yang dicatatkan dalam pianta kewangan kelab memancing muar pada 1 Disember 2018. Berikut adalah perbelanjaan hasil kecuali. Okey, nombor 7, yuran terdahulu akan ditunjukkan dalam pianta kewangan sebagai liability semasa. Yang ke-8, hitung yuran yang akan direkodkan akaun pendapatan belanjaan bagi tahun berakhir 1 Disember 2017 berdasarkan maklumat berikut. Okey. Seterusnya, kelab dan persatuan mendapat sumber kewangan daripada dan akhir yuran yang dibayar oleh setiap ahli baru. Pernyataan tersebut merujuk kepada. Okey. Cikgu nak awak buat. Okey, jawapan dia ni. Okey, 1. Apa jawapan dia? Nanti letakkan jawapan dekat awak punya skrin. Lepas tu, cikgu akan klik sini dan bagi result. Awak boleh bincanglah jawapan. Okey. Sama-sama bincang. Apa jawapan dia? Okey. Okey, tengok kita scroll semua. Okey. Okey, nanti bila semua dah bagi jawapan, cikgu akan submit jawapan awak, result awak. Apa jawapan result awak? Okey, alhamdulillah kita selesai tajuk kelab persatuan dan cikgu akan bagi tajuk baru pada hari esok lah. So hari esok kena kelas juga cikgu rasa untuk piata penyesuaian bank, dan awak boleh lihatlah video ni bila-bila masa supaya awak lebih bersedia dengan dua tajuk ni. Okey. Cikgu rasa itu saja dan doakan kesihatan cikgu. Okey, kita boleh buat live lagi. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.